Jangan ada buat kurang hajar dengan agama Islam. Tapi kena ingat, dalam kita memperjuangkan agama Islam, tak boleh sorang-sorang diri. Tak menang. Sebab Nabi janji, hadis riwayat Imam Tirmizi, yadullahi ma'al jama'ah. Pertolongan Allah. Tangan ni makna pertolongan Allah hanya kepada jemaah. Kita buat kerja dalam bentuk berjemaah. Kita berjuang secara berjemaah. Bukan sorang-sorang diri. Kalau sorang diri, insya-Allah tak akan menang sampai kiamat. Jadi dalam membela Islam ni, musuh kita memang ada. Kena bela. Nak bukti. Sewaktu aku hidup dulu, ya Rasulullah, ya Allah, aku telah memperjuangkan agamamu, aku membela agama Islam. Ketika agama Islam diperlekeh, diperkotak-katik, tak apa. Aku telah menentang musuh-musuhmu, ya Allah, sampailah ke akhir hayat aku. Siapakah musuh Islam? Dulu, kini dan selamanya. Jangan nak mangkit lagi. Surah ke-9 ayat 73. Tuan-tuan dengar ni. Saya nak beritahu, inilah musuh Islam. Musuh-musuh Islam sampai ke hari kiamat ni, dua saja. Tak ada lebih. Kalau Allah ajar Nabi dua lah untuk kita. Ya ayyuhan Nabi, jahidil kufar wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Maksudnya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjuanglah kamu menentang golongan kafir dan golongan munafik serta keras dan tegas terhadap mereka. Mereka adalah penghuni neraka Jahannam, seburuk-buruk yang tempat yang bakal mereka kembali. Inilah musuh kita. Di Malaysia pun ramai kafir, munafik. Jadi nak mengenali sifat kafir senang, sifat munafik pun mudah sebab Allah ajar. Jadi kita kena bela. Ni hari ni tuan-tuan tengok, yang menghina agama Islam dalam negara kita, puak-puak ni. Puak-puak ni bukan ada orang lain dah. Kafir, dia buat video hina orang Islam solat. Dia buat gambar bubuh muka Muhammad, Prophet Muhammad, muka-muka manusia, badan-badan binatang. Tu dia tuan-tuan. Munafik, cara munafik. Orang kata takbir, dia kata takbir. Dia. Kita nak duduk diam ni? Tak boleh duduk diam lah. Buktikan kecintaan. Saya dah mainkan peranan. Semua, saya belum angkat senjata ya. Saya belum angkat senjata ya. Ucapan clear. Khutbah Jumaat tuan-tuan kena dengar sekali bila-bila, insya-Allah bila Islam Malaysia jadi negara Islam, insya-Allah saya ni akan khutbah di masjid negara. Yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri semua dengar. Ittaqullah. Kemas tuan-tuan. Habis khutbah, naik Black Maria, pergi duduk Bukit Aman. Selesai masalah. Tu dia. Dia datang. Dia boleh katuk gendam tau. Kuliah live pun katuk gendam. Ni kalau makanan tak sedap, jangan duk bayar. Yati tak senyum pun meluak. Ni live satu Malaysia tengok ni. Baik tuan-tuan, saya ada mesyuarat ni selepas ni. Mesyuarat penting demi hala tuju tafsir mutmainnah yang tuan-tuan perempuan sumbang selama ni. Jadi kita nak bagi jadi cemerlang lah. Nak cemerlang ni tuan-tuan makan masa. Nak jadi baik pun bukan senang. Nak kaya pun bukan senang nak kaya. Bukan senang nak senang. Jadi cerita begitu. Maknanya perjuangan kita tidak ada noktah. Sebab musuh umat Islam dulu, kini dan selamanya adalah kafir dan munafik. Kalau contoh piramidi buat tu memang betul lah buang. Yang dilakonkan oleh Saleh Kamil. Ketika saya boleh hantar ada satu khutbah. Nanti saya hantar kat Siti Aisyah. Ada khutbah bab corona. Bukan macam teks. Quran hadis. Banyak yang sedap-sedap orang rakam tu. Dia hantar kat saya simpan jugalah. Nak tengok mungkin bacaan tak betul ke.
tak mana salah tu kita pun betul. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dulu, kini dan selamanya musuh kita dua, kafir dan juga munafik. Piramli dia buat contoh buang yang dilakonkan oleh Saleh Kamil tu, contoh munafik lah. Orang Melayu Islam yang membelot bangsa dia. Nampak tuan-tuan? Nampak tak tuan-tuan? Dia belot terhadap bangsa sendiri. Dia menjadi apa? Dia menjadi duri dalam daging, menjadi orang orang suruhan Jepun. Kan? Piramli buat tu betul. Islam aja lama dah. Musuh kita kafir dan juga munafik. Jadi kita nak bersedia untuk membela agama kita, tuan-tuan dan puan-puan, dalam apa keadaan sekalipun. Bukan senang nak jadi saleh. Alamak. Nak jadi mak saleh senang. Tak payah mandi 3 hari, pakai seluar pendek, bau busuk, tu mak saleh. Jenis binatang apa tak erti nak mandi. Akhir sekali, buktikan kita akan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah macam mana? Ada sunnah wajib menegakkan sebuah negara Islam. Kami akan terus menyokong mana-mana parti yang memperjuangkan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga tertegak sebuah negara Islam di bumi Malaysia yang tercinta. Kalau tak berjaya, tak ada masalah. Bagaimana dengan Taurut, Ustaz? Tempoh hari kita dah sebut dah. Taurut ni di antaranya adalah pemimpin-pemimpin yang didewa-dewakan, yang dipuja-puja. Tak boleh. Sedangkan dia tidak memimpin rakyat jelata kerana beliau tidak berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kena tolak Taurut ini. Jadi makna hidupkan sunnah Nabi. Kami nak tengok, kami nak tengok negara Malaysia menjadi negara Islam. Kami akan memainkan peranan. Ada sunnah wajib, ada sunnah sunat, ada sunnah haram. Sunnah wajib jangan diabaikan. Jangan duk pulun sunnah sunatnya. Nak minta maaf, api dalam sekam. Betul Rosaidah. Jadi duk asyik duk urut janggutnya mus. Ni sunah. Lepas tu kayu sugi. Tu sunat weh, sunat. Hak wajib ni. Negara Islam, bila umat Islam, orang yang beriman serta beramal soleh yang mentadbir, kuasa di tangan orang-orang Islam yang beriman serta beramal soleh, ketika itu tuan-tuan akan melihat, Masya Allah, keadilan Islam, baiknya Islam. Kami ada peranan. Apa peranan kamu, Syaril Long? Kalau malaikat tanya, aku kan tak tahu kot. Kuliah pagi, petang, siang, malam, sampai sakit tekak, terpaksa makan aiskrim vanila. Kan? Ada ke vanila? Cek betul. Hang ada apa? Hang bukan cakap, kalau bukan kerana aku masuk ayat Quran, orang tak faham Islam. Nasib baik kerana ada aku masuk ayat Quran. Itu pun aku masuk ayat Quran pasal Syaril Long beritahu. Aku tak tahu juga. Dia sebut nama saya pula. Syaril Long juga. Makna kita ada part. We play our part, kita ada main peranan kita. Bahagian kita ada. Justru Nabi bersabda, fa'alaikum bisunnati wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajih. Dan hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku. Dan sunnah para sahabat yang mendapat petunjuk daripada Allah. Dan gigitlah dengan gigi gerhammu. Pegang kuat-kuat. Jangan lepaskan sunnah. Apa yang dibawa oleh Nabi SAW, kerana ianya semua benar, pegang kuat-kuat. Walaupun ketika mana di akhir zaman ramai orang Islam sendiri tak suka kepada apa yang kamu amalkan, tetapi Nabi bagi jaminan, kamulah orang-orang yang beruntung. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan dagang dan Islam akan kembali dagang, maka berbahagialah siapa yang dagang, yang berpegang teguh, beramal, berpandukan Al-Quran As-Sunnah,
ketika mana umat Islam ni tak suka, benci, kita tetap dengan Islam. Kita berpegang teguh dengan sunnah. Kita sedang senantiasa berusaha untuk menegakkan sebuah negara Islam yang kemudiannya melaksanakan syariat Islam untuk membuktikan agama Islam, agama yang paling adil, agama yang insya-Allah yang diredai Allah Subhanahu wa taala, agama yang lebih baik pada agama-agama ciptaan manusia. Boleh tuan-tuan? Jadi cukuplah. Malam ni minta maaf lah. Saya nak kena pergi ke Kulim ke pula tengok. Nak merentah daerah pula ni. Jadi kalau tuan-tuan ingin, sebagaimana selalu, sila hubungi saudara Mus. Tuan-tuan nak masuk akaun bank pun boleh. Untuk van pun ada. Cuma Ustaz Subahi lagi van tu kena tukar sikit akaun number. Baik. Jadi sekadar itu insya-Allah malam ni kita tangguh dulu. Esok pagi kita bertemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ribuan kemaafan, kesabaran sebagainya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah alladzi mali wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar, walillahil hamd.